Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sekali lagi kita dalam rancangan Lawa Kemesek Podcast. Okay, episod yang lalu kita dah banyak berkongsi pasal maklumat-maklumat ataupun isu-isu yang kita selalu bincangkan berkenaan SIK dan dalam dua daerah ni lah, Jeneri dan Belantik. Jadi tetamu-tamu yang kita bawakan pun memang orang yang close, yang dekat lah dengan tajuk yang kita bawakan ni, yang paling, dan tak kurang juga kita banyak berbicara tentang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi Mat Nor, iaitu MB kita. Dan sebelum ni kita pernah jemput Tok Puan Jusma Lailani sebagai seorang isteri kepada Panglima Perang kita, dan banyak juga yang dia berkongsikan pasal MB kesayangan kita ni. Jadi untuk episod ni, para penonton, kita bawakan secara eksklusif sekali lagi tetamu yang, kalau memang ramai lah orang yang mengikuti media sosial ni, kalau kata sebut nama figura ni, kalau tak kenal tu silap banyak lah. Pasal baru ni viral satu Malaysia. Viral satu Malaysia. Kira dengar secara tiba-tiba dalam tempoh yang terdekat tu, satu Malaysia kenal. Daripada orang tak tahu siapa, tiba-tiba orang kenal dan orang tercari-cari. Orang tercari-cari bukan sekadar nama siapa orang dia gambar lah. Orang tercari-cari sekali dengan latar belakang kerja, rumah di mana apa semua kan. Itu kesan viral tu. Viral ni kira kita boleh kata kuat lah kuasa viral ni kan. Okey, untuk episod kali ni, untuk kita mendapatkan penerangan yang lebih tepat, lebih jelas dan sahih, kita bawakan secara eksklusif di studio Lawa Kemesek pada pagi ni, iaitu Encik Shahabuddin Mat Nor, abang kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sanusi Mat Nor, MB kita, yang mana pernah viral dengan rumah dia yang berharga 7.8 juta. Bukan calang-calang tuan-tuan. 7.8 juta rumah di SIK ni, kalau saya bayang lah Cik Budin. Boleh buat rumah besar stadium kat Dewan Al-Hana tu pasal no. Kalau di SIK ni mungkinlah dengan belanja macam tu kita boleh dapat macam istana. Macam istana. Jadi inilah kita perkenalkan tuan-tuan, abang kandung kepada MB kita, yang mana macam saya sebutkan jadilah, dalam masa tempoh terdekat tu, saya ingat dalam seminggu Cik Budin tu. Ya, seminggu je bertalu-talu orang mai jumpa apa dalam masa seminggu tu. Ya, ada lah. Ada orang datang jumpa, ada pula yang datang pergi rumah. Tapi pagar rumah tu tutup, jadi selalu dia orang pakai sampai gate sajalah. Untuk masa sekarang ni, Cik Budin dah duduk dah di rumah tu? Kita masuk dah seminggu, tapi bukan fully move in lagi. Sebab ada beberapa barang yang tak ready. Okey. Jadi pun saya ingat saya nak kena pergi kerja dalam masa terdekat. Jadi kalau pergi kerja tu dalam 40 hari mungkin tak balik. So family kata kita move sekarang lah. Nanti kalau tak ada pun pelan-pelan dia boleh pindah lah. Tak kalut. Tak kalut. Okey. Okey, kita terus pada kita punya soalan-soalan lah. Untuk yang pertama-tamanya ni, kalau boleh kita nak minta Cik Budin, selesa no, saya panggil Cik Budin no. Boleh, insyaAllah. Tak masalah. Untuk yang permulaan ni, kalau boleh saya minta Cik Budin cerita sikit latar belakang keluarga dan latar belakang kerjaya lah, untuk bagi penerangan pada orang yang tertanya-tanya tu. Sila. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good afternoon for the non-Muslim comrade. Saya ni nama Shahabuddin bin Mat Nor, anak kedua daripada keluarga Mat Nor and Mariam Haji Ahmad. Nombor satu tu kakak saya. Kami ada 7 lelaki dan 6 perempuan dalam keluarga. Saya nombor 2 dan MB nombor 7. MB ni anak nombor 7. Kehidupan permulaan keluarga kami ni memanglah seperti yang selalu MB cakap, kami memang asal daripada keluarga yang susah lah. Susah tegar mungkin boleh kot. Sebab zaman saya kecil-kecil dulu, saya rasa saya kecil pun
umur 4 tahun tu saya ada ingatan. Kebanyakan peristiwa-peristiwa penting dalam keluarga saya ingat sampai sekarang. Dan ada yang mak-mak menekan yang lapis tua pada saya, tua pada kakak saya. Apabila kita berjumpa ramai-ramai, saya boleh cerita apa-apa yang berlaku masa saya kecil. Boleh recall balik. Boleh recall. Dia orang cakap, betul. Betul kan hang ingat? Saya kata, betul lah. Masa umur 4-5 tahun tu? Saya rasa 4 tahun saya ingat. Ya. Okey. Lepas tu, kehidupan masa tu saya rasa sangat keras sebab bapa saya tak ada harta. Baik. Dan mak saya pun, Tok Wan ada lagi. Tok Wan ada harta sikit. Tapi, yalah masa tu pun, anak-anak Tok Wan pun ada. Masing-masing ada kehidupan dan masing-masing ada keluarga masing-masing. So, bapa saya ni ada rumah. Lebih kurang dalam 200 meter daripada rumah Tok Wan saya ni. Di situlah kami duduk. Rumah kecil je. Dinding buluh. Lepas tu ada dinding papan sikit. Belah serambi tu dinding buluh. Dan ada pelantak. Kalau orang belah hulu, belah set panggil jemurang. Ada jemurang. Dan ada guri tempat basuh kaki bila naik rumah. Okey. Zaman tu lah. Selepas tu setelah hidup di Sungai Pau ni, saya ingat umur saya 4 tahun masa tu, belum sekolah. Bapa saya berhijrah ke Gajah Putih. Berkenalan dengan satu orang di Gajah Putih ni. Saya pun ingat-ingat lupa je wajah-wajah orang ni. Tapi sangat baiklah dia tu. Dia ambil bapa saya ni jadi anak angkat. Jadi bapa saya pun duduklah di Gajah Putih ni. Kerja sebagai petani lah. Buat benang, tanam temikai. Sampai kakak sulung saya tu masuk darjah 1. Darjah 2. Dan kami pindah balik. Tok Wan saya tengok macam kehidupan di sana pun macam masih juga keras. So dia pindah balik supaya balik duduk di Sungai Pau lah. Dibagilah satu tanah. Lebih kurang dalam 3 relong kot. Tanah kampung. Ada pokok durian. Lepas tu ada benang. Benang pun benang carok je lah. Benang carok ni mana ada benang dalam lah. Okey. Tak ada orang buat benang. Zaman dulu ni ada. Apabila kami balik duduk situ, bapa saya start lah buat benang di situ. Pagi-pagi menoreh getah. Menoreh pokok orang je. Dan petang balik buat benang. Saya belum masuk darjah 1 masa tu. Tapi start dah tolong bapak ni buat benang. Maksudnya umur 5-6 tahun tu tolong buat benang dah. Buat benang dah. Allah. Buat benang pun benang tu dalam. Mesin memang tak boleh masuk. So pakai tajak lah. Bapak menajak, bila tajak, rumput yang tajak tu dia golek-golek jadi bulat tu. Jadi saya dengan adik pada saya tu, selang 1 tahun je pada saya. Jadi masih kecil juga, tapi kami 2 orang lah. Tolak, orang panggil taik rumput. Bila lepas tajak, tolak-tolak gulung tu, ketui tu orang panggil taik rumput. So kita lah tolak taik rumput ni, tolak tepi-tepi. Oh, okey, faham. Tolak tu, kalau nak buat batas pun tolak impun, jadi macam batas lah. Jadi, carok tu dalam. Kalau kita berjalan, memang sampai dekat dada lah. Allah. Jadi kami menerap je lah tolak. Diorang. Orang dah menyulok. Menyulok je tolak. Sampailah macam tu. Sampai saya masuk darjah 1. Masih lagi lah. Kehidupan tu keras. Masa tu MB belum lahir lagi. Tapi kami duduk di rumah tu pun, saya ingatlah bapak saya ada bawa saya pergi hutan. Teman dia aja. Pergi tebang pokok, buat tiang. Balik. Untuk buat rumah. Ambil kayu pokok di hutan tu untuk balik buat rumah. Balik buat rumah. Allah. Balik sebatang-sebatang tu. Bapak saya tu ada tenaga. Dia boleh pikul balik. Okey. Tiang sebatang dia pikul balik. Saya ni kecil lagi. Dia ikut je lah. Teman dia. Kita buat rumah, dinding buluh. Lepas tu, atap pun kalau sebut orang lah ni, dia ada, di hutan ni dia ada pokok beretam. Lagi satu pokok cucuh dia panggil. Dia macam pokok salak sikit-sikit. Itulah, kita tebang-tebang buat balik anyam tu buat bumbung. Buat bumbung atap cucuh tu ya. Rumah tu. Dinding pun buluh je. MB lahir di rumah tu lah. Okey. Masa MB lahir tu bapak saya tak ada rumah. Dia pergi makan upah mukul padi kat belah padang tu. Jadi adik mak saya lah lelaki duk pergi teman mak saya tidur malam-malam ni, kami kecil-kecil lagi. Belakang rumah tu hutan.
hutan tu memang result hutan simpan lah. Tapi dengan tekanan hidup di situ tu, bapak saya bila ada free time pergi menebah lah situ. Pakat-pakat orang kampung, masing-masing kepala tanah masing-masing, masing-masing menebah lah usaha buat kebun getah. Jadilah kebun getah sampai sekarang pun dapat geran. Alhamdulillah. Lepas tu masa mak saya lahir kat MB tu, bapak saya tak ada rumah. Kawasan pula hutan. Memang ada macam gangguan-gangguan makhluk halus lah. Malam-malam duk main jenguk dekat kat dinding buluh. Bila kita cincang buluh tu dia ada ruang-ruang ada. Renggang-renggang. Duk main tengok, duk main mengendap mak saya kat lubang tu lah. Allah. Itulah bapak menekan saya lah. Adik mak saya tu malam-malam pergi tidur sana teman. Lepas tu ada mak menekan arwah maklong saya ni duduk dekat kat situ. Kadang-kadang dia pun main tolong teman. Sampailah saya masuk darjah 1 pun saya duduk di rumah tu lah. Pergi mengaji darjah 1 di Sekolah Kebangsaan Batu Lima. Sampailah saya darjah 6 mengaji di situ dan saya pergi ke sekolah menengah Jeniang. Di Jeniang lah. Di situ saya sekolah. Masa sekolah tu nakal lah sikit. Tingkatan 1 sekolah petang. Masuk tingkatan 1B. Orang cakap macam mana ni, hang kampung saya ni, saya seorang yang masuk tingkatan 1B. Hak lain semua CD pun semua. Okey. Masa tu dah perform lah. Education tu tak terang mana pun, tapi saya pun tak tahu, mungkin nasib bagus kot. Rezeki lah. Jadi tingkatan 1 sekolah petang. Pergi sekolah Hawaii. Pergi mandi Sungai Jeniang. Sebelum pergi sekolah. Mandi sungai. Ada grup banyak, ramai. Mandi sungai sampai tengah hari. Barulah pergi sekolah. Kira mandi sungai tu mandi untuk pergi sekolah. Selepas pergi sekolah, so petang balik lah. Lama lah tingkatan 1, sepanjang tingkatan 1 tu rutin macam tu. Sampai tingkatan 2 saya masuk 2A. Upgrade satu kelas. Jadi ngaji pagi. Ngaji pagi tak ada chance lah nak mandi sungai. Duduk tengok yang tingkatan 2 lain-lain tu ngaji petang. Mereka lah boleh mandi. Saya tak boleh. Masa tu yang tadi batah balik sikit, yang kata apa nama ayah Cik Bidin pi ambil upah mungkin padi tu, maksudnya bukan balik hari tu. Pi lama. Bila musim padi. Dulu ni musim padi pun belum ada. Jadi bila musim padi, orang Belasik ni benang mereka sikit-sikit je. Jadi belah padang tu, Sungai Limau, Yan pun semua tu, benang banyak. So di sini, orang di sini lah pergi makan upah mukui padi. Kira musim mukui padi tu piduk di sana. Piduk sana. Sekali piduk tu kira seminggu 2 minggu lagi tu lah kot. Lebih. Piduk lama lah mukui padi. Bukan sat-sat lah. Yalah, sampai kadang-kadang tu sampai satu tuan tu ambil, kalau dia ada 10 holong ke 20 holong, mengerat mukui sampai dia habis lah. Habis balik sat, orang lain pula mai panggil pi pula. Kira tiap-tiap kali outstation, ayah akan tiap-tiap kali musim apa mukui padi ni, ayah akan outstation lah. Macam tu lah. Ya, dia akan outstation pergi makan upah mukui padi lah. Dan dia di sana tu terkenal kuat. Average orang boleh mukui padi ni. Di sini-sini ni pun ada juga orang yang kaki kerja ni. Duk pi, depa ada tim pi duk mukui padi. Jadi bila pi mukui padi tu, depa kira upah ke guni. Baik. Jadi satu tong seorang lah. Satu tong mukui padi tu seorang. Jadi banyak mana dia dapat, jadi penuh tong dia ke bulan guni, jahit macam tu lah. Average orang boleh mukui padi di sini antara 12 guni jalok ni. Guni besar tu lah. Guni jalok, orang panggil guni pokok hijau tu. 12 guni ke 14 guni. Lepas tu ada arwah sepupu. Isteri dia tu sepupu saya lah, tapi dia lebih tua dah mak saya lagi. Arwah Abang Ya ni dia boleh mukui 14 ke 16. Bapak saya Johan 22 guni. Allahu Akbar. Lipat sekali. Tak ada grup-grup ada pergi mukui tu. Tak ada orang boleh ting dia. Dia boleh buat 22 guni. Sekali ganda? Sekali sehari tu dia boleh dapat 22 guni. Tapi tengok ke fizikal orang dia kecil kan? Dulu dia berketul-ketul sikit. Kecil dia pun. Badan steady kan? Badan steady. Sekarang ni dah berumur lah. Dia makin turun lah masa lepas semua. Mungkin kekuatan tu naknya main semangat tu daripada
keluarga lah, dengan nak orang tu apa? Nak, ya mungkin lah. Macam Cik Budin kata tadi lah, bila kehidupan ni keras, motivasi dia jadi kuat. Ya. Kan? Jadi semangat tu yang bagi kekuatan kat dia untuk boleh buat kerja sampai macam tu. Yalah, macam kehidupan yang keras ni akan buat kita tu automatik Betul. jadi kuat dan jadi semangat yang kental. Saya ingat masa saya sekolah rendah lagi. Selepas bapak saya buat benang carok ni, ada pak menekan bapak saya ni lah. Benang tu dia panggil benang di kola. Jauh sikit pada rumah saya tu. Bawah lah benang. Ya. Bahagi hasil 50-50 lah. Okay. Jadi benang tu pun dalam. Traktor tak boleh turun. Jadi pakai kebau lah. Tenggelam. Pakai kebau tenggelam. Bapak saya ni kebau pun tak ada. Jadi bila musim benang, masa tu buat benang setahun sekali ya. Kawasan ni. Bila musim benang, kebau tak ada. Jadi bapak saya ni pergi carilah. Siapa ada kebau jantan yang tengah cerdong ni, nak ajak tarik mengalah. Cerdong tu maksud dia apa dia? Cerdong ni tengah-tengah nak galak ah. Oh, okey. Maksud yang tengah musim? Bukan. Oh, bukan. Cerdong ni maknanya kebau tu sampai masa lah. Dia nak boleh buat kerja. Oh, okey. Okey, faham. Selepas dia anak terona tu, Ya. dia nak kerja. Okey, faham. Okey. Kalau macam ayam jantan ni, cerdong tu, dia nak start belaga lah. Nak kena tanya kat tu, bukan kata kat saya kadang-kadang. Sekali dengan penonton pun kena bagi ni. Okey. Macam tu lah, ni istilah orang sik lah cerdong tu. Mana dia kalau ayam jantan tu, dia nak start belaga tu. Okey. Jadi kebau-kebau ni tanduk lebih kurang dalam 8 inci ke 10 inci. Yang tu lah tanduk tumbuh lah. Dia bolehlah tarik tenggelam. Okey. Jadi bapak saya ni pergi tanyalah orang-orang kampung siapa yang nak ajak kebau dia. Dia lah ajak. Jadi sambil ajak tu, sambil tarik tenggelam dia lah. Dua dalam satu. Jadi owner kebau tu pun, kebau dia nanti boleh tarik tenggelam. Bapak saya ni boleh guna lah. Kerja jalan. Kerja jalan. Dan dalam masa sama, training tu pun jalan juga. Jadi bila owner kebau tu nanti, ambil dia tak payah susah-susah ajak dah lah. Ya, betul. Jadi saya mengaji pagi. Bapak saya pagi menurut kita. Okey. Petang baru pergi tenggelam. Saya balik sekolah. Anak laki-laki saya lah besar sekali. Jadi saya lah kena pergi tarik kebau tu. Kebau tak orang panggil rap. Kebau tak rap lagi. Training tak ada lagi. Training tak ada lagi. Mesti kena tarik. Jadi saya lah tarik. Benang dalam. Jadi kebau baru training ni, kadang-kadang dia jalan cepat. Jadi saya ni kecil, benang tu dalam. Selut tu lepas pada lutut. Jadi sepanjang-panjang sepetak tu kena lari. Tarik pula, tak boleh tarik tali panjang. Kena tarik tali pendek dekat dengan hidung dia. Okay. Kalau tali panjang, kalau dia jalan cepat sikit, tali tu kendok, dia malas nak tarik tenggelam ni, kebau ni. Jadi bila kita tarik, buah tali di hidung. Tu. Jadi dia sakit, dia jalan. Ya, betul. Jadi untuk mengelakkan sakit ni, kebau tu dia senggok tali tu naik atas tanduk dia. Jadi bila kita tarik, rintangan tu di tanduk dia lah, tak duduk di hidung dia. Tak jadi lah. Dia tak mau jalan tak lah. Jalan. Bapak saya nak pukul kuat sangat pun takut dia lompat. Jadi saya nak kena pergi buang tali atas tanduk kebau tu lah. Kecil-kecil dulu saya pernah kena tanduk dengan kebau. Masa saya kecil sangat lagi. Bergaris tengah belakang tu. Jadi dengan kebau ni takut lah. Tapi dah bapak saya suruh buang. Saya pun gagah juga pergi buang tanduk tu, tarik. Sepanjang-panjang petak tu lari. Tak lari pun kebau tu jalan cepat. Dah masa duk pegang tali tu, tetap takut. Tapi saya agak lagi takut pada ayah lah. Ayah yang semua pegang lah. Yalah, dia duk pegang gerak belakang tu. Kita duk tarik depan. Sampailah ada satu benang kat ipak dia lah. Benang mak menekan saya ni, pak saya buat agak. Kadang-kadang ada satu tahun tu, benang yang satu tu traktor boleh turun. Tapi selepas traktor turun, nak bagi betul-betul rata, nak tarik tenggelam gerak besi tu. Ya, tahu. Jadi nak tarik gerak besi tu, satu tahun tu tak ada kebau. Bila tak ada kebau, nak tarik gerak dengan apa? Jadi petang-petang saya balik sekolah, tengah hari pak saya turun dah benang ni. Saya balik sekolah, benang tu jalan balik rumah tu, lalu benang tu lah.
Saya tengok bapak saya ni sendiri tarik tengah lah tu. Allah Akbar. Dia ambil buluh, buat macam tu. Dia masuk duduk tengah tu, balut-balut dengan kain, tarik. Saya kata, ish. Masa tu saya ingat dia tingkatan 2 kot. Ngaji pagi. Saya kata, ish macam ni. Saya pun tak sanggup nak tengok lah. Pasal tu lepas tingkatan 3 tu, saya dah ingat, ish. Kalau saya duduk di kampung lagi, saya pun kena mengaji, pak saya suruh mengaji. Bila saya mengaji, yang nak sarah ni bapak saya lah. Tapi saya tengok dia tarik tengah lah tu. Bila tengok dia tarik tengah lah tu, saya kata, ish, tak boleh lah. Saya kena pergi cari tempat mengaji, yang mereka tak perlu sarah saya. Tu yang saya minta itu sekolah dapat di Perak. Sekolah tentera ni. So saya pergi lah sekolah tu. Jadi bila pergi sekolah tu, semua free. Ya. Jadi bapak saya tak payah sarah saya lah. Tapi bapak saya tak bagi pergi. Sebab saya tentera. Tak minat nak bagi anak ke arah. Dia kata, tak usah kot jadi tentera ni. Dalam tentera ni, tak boleh cakap apa. Dia kena ada ikut arahan saja. Ya, faham. Jadi dia tak tahu apa elok kot. Lepas tu, kebetulan masa surat panggilan sampai tu, bapak saya pergi kerja di Singapura. Okay. Bapak saya pergi kerja kontrak Singapura. Ya. Jadi, sebelum dia pergi Singapura tu, surat panggilan tu sampai. Saya balik-balik, saya abang dia, surat dipanggil dah pergi sekolah ni. Bapak saya kata, tak usah pergi lah kot. Dia kata, askar ni, saya ngaji di sini lah, tak apa aku boleh sarang. Ya. Jadi saya pun diam je lah. Lepas tu dia pergi Singapura. Bila pergi Singapura, saya beritahu mak saya nak pergi kak. Mak saya pun kata, tak apalah. Bapak hang tak pergi dia lah nak pergi. Saya kata tak apalah, pergilah mengaji. Jadi di sana tu mengaji free semua. Jadi mak saya dengar kata ngaji free ni pun, dia pun macam okey lah. Ya. Jadi masa tu di sini, di SIK ni, tahun 82 tu, bukan macam sekarang ni. Jadi kebetulan ada satu Cina. Dia duduk tanam ubi di tanah-tanah yang bapak saya dengan penduduk di Teroka tu. Ya. Jadi Cina tu di gurun. Saya pun tahu dah, dari gurun naik bas UTC, boleh sampai di Betuas, naik kereta api pergi Ipoh. Macam mana saya nak pergi pagi-pagi. Di sini masa tu kenderaan kan dah. Jadi kebetulan Cina tu nak balik gurun. Dia main tanam ubi, petang dia nak balik. Saya pergi tanya dia, Anio, aku nak pergi tidur rumah hang ni, besok nak naik bas pergi Betuas pagi-pagi, nak naik kereta api pukul 8. Boleh tak? Dia tak boleh. Dia naik motor Honda 65. Oh, tumpah naik motor. Saya pun bawa beg petang tu, dia balik dengan baju peluh baju kerja dia tu. Saya pun dengan beg tu duduk lah belakang. Dah lah Cina tu gemuk. Saya naik lah, dia bawa saya balik rumah dia. Tidaklah rumah Cina tu. Pagi-pagi saya tidur bukan lena sangat. Jadi masa tu bukan pernah pun pergi rumah Cina apa semua ni, tak pernah. Pipi pagi tu bini dah bangun pagi, saya pun pergi mandi, dia baca ayat Milo apa. Saya nak minum tak minum nak fikir. Tapi nak fikir ayat sajalah, minum lah. So saya minum lah Milo. Lepas tu minum Milo, pagi tu dia hantar saya naik kereta lah. Pergi stesen bas gurun, naik bas pergi Betuas. Terus pergi lah Perak ni. Ngaji di sana. Ngaji free. Tapi yalah bila duduk di sini, kehidupan macam lain, masyarakat pun macam lain. Kita pun macam tak terdedah langsung. Saya tingkatan 3 tu saya ingat alok start pergi sekali lah. Tu pun pergi dengan kawan sekolah. Jadi pergi sana tu macam orang Kedah panggil perak sikit lah. Itu kira kali pertama keluar pada Kedah tu? Kali pertama keluar pada Kedah. Jadi perak sikit lah pergi duduk sana. Sip mana ada laut. Dia pergi sana tu pergi laut. Jadi perak sikit lah. Kira tu kali pertama tengok laut bah? Masa tengok dah laut di masa sekolah rendah pergi rombongan Pulau Pinang. Jadi pergi sana tu nak pergi duduk betul-betul tepi pantai pokok rubu ada kan. Sekolah yang Cik Budin pergi tu sekolah apa? Dia sekolah... masa tu ada sekolah, dia panggil sekolah Perantis Putra. Sekolah Perantis Putra untuk bawah tentera lah. Bawah tentera. Bawah tentera laut. Tapi sekolah tu tak lama kot. Dia 2 intake ke 3 intake tutup. Oh, okey, saya. Jadi kami duduk di situ.
tingkatan 4, tingkatan 5 lah. Sekolah pakai uniform tentera laut lah. Pakai masa tu uniform tentera laut ni selok pendek. Selok pendek besar, kaki besar tu. Pergi laundry, celup kanji depa iron ni keras selok. Dengan topi sailor tu lah. Jadi duduk di situ tengoklah kadet, rekrut yang duk training tu macam teruknya depan ni training. Jadi rasa minat nak jadi askar tu dah hilang. Macam ni teruk, hilang. Tapi oleh kerana dah keluar dari kampung, tak balik dah. Kena teruskan juga. Tak balik dah. Kena terus jugalah. Sampailah SPM. SPM pun dapat pun tak apa bagus. Tapi ada proposal supaya suruh minta kadet. Boleh jadi officer. Tapi masa kami sekolah tu, kelas kami bawah, kelas kadet di atas. Nampak kelas kadet ni 2 tahun setengah training macam teruk. Pakat kawan-kawannya cakap, untuk usaha kita usah jadi kadet lah, training 2 tahun setengah teruk. Lalu ni kita cari lepas SPM lah ni, kita cari bahagian lain, kita cari cawangan lain kita masuk. Kebetulan masa duduk sekolah tu, duduk pergi laundry tu berkenalan lah dengan orang yang dah kerja ni. Mereka tu penyelam. Jadi kami ni dah budak-budak sangat lagi. Mereka ajak lah, dia tak bagus masuk penyelam ni. Jadi selepas tu kita pun, lepas SPM tu, ada yang SPM dapat grade 1 boleh masuk U. So mereka pergi masuk U. Mereka tak mau jadi askar lah. Terus keluar. Yang pergi kadet pun ada juga 2-3 orang. Pergi jadi kadet, jadi officer lah. Jadi yang tak mau pergi kadet ni, pergi masuk cawangan-cawangan lain jadi askar biasa lah. Okay. Daripada situlah saya start tahu penyelam ni. Masuk tentera laut, jumpa kenalan-kenalan orang yang lama-lama ni. Dia cakap okey lah, jom lah jadi penyelam. Maksudnya Jibudin jadi penyelam tu bawah Navy lah. Dalam Navy lah. Training center tu KD Pelanduk. Dalam KD Pelanduk ni ada macam-macam sekolah lah, macam-macam cawangan dalam tentera laut ni. Okey, faham. Sekolah menyelam ni jauh di JT. Terasing pada pusat training ni. Kami duduk di JT. Jadi bila duduk di JT ni pakaian pun bebas, pakai seluar biasa je, tak pakai uniform. Ataupun pakai coverall. Jadi rasa macam bebas sangat lah duduk situ. Walaupun bawah Navy tapi tak macam tentera lah. Tak macam tentera, hari-hari tak pakai uniform. Hari Jumaat dia pakai baju putih. Tak terikat sangat lah macam tentera yang beruniform ni lah. Ya, betul. Okey. Jadi rasa macam bebas, jadi seronok lah. Uniform tak kena pakai, kawat tak kena, duduk training je. Physical training banyak lah. Okey. Selepas satu tahap ke satu tahap, makin meningkatlah kerja. Sampailah saya, dia ada mula-mula basic diving tu dia panggil ship divers. Selepas ship divers saya pergi duduk sebih di kapal KD Duyung. Kapal pertama saya lah KD Duyung. Selepas KD Duyung tu saya pergi course lagi. Pergi course untuk bagi macam nak upgrade sikit lah. Lepas tu saya pergi Labuan. Duduk di Labuan, saya balik training. Balik Labuan balik. Dan balik training balik. Masa tu balik training tu, ialah training macam-macam kelas ada. Basic ada, secondary, third, semua ni ada up. Sampailah saya pergi course nak naik pangkat sarjan. Kalau tentera darat dia panggil sarjan. Kalau tentera laut dia panggil PO. PT officer. Saya pergi course tu. Selalulah junior banyak lah. Selalu dialog dengan pihak management sekolah. Adalah dialog dengan sekolah management ni. Saya pun adalah cakap beberapa perkara. Lepas tu ketua sekolah masa tu Lieutenant Abdul Rahman Mukri. Dia cakap, okey ni Syabudin, hang cakap pandai ni, habis course ni hang mai duduk sini. Dia cakap. Saya kata, saya ni orang bawahan. Kalau bos cakap macam tu, saya boleh mai duduk sini. Ngam-ngam dia buat sungguh. Habis saya kursus tu, saya tak balik Labuan, saya duduk di situ. Saya duduk di situ sampailah saya tamat tempoh perkhidmatan lah. Masa Jibudin hantar surat resign tu, satu memang rasa nak berhenti lah. Yang kedua memang ada plan lain dah ke macam mana? Saya masa saya lepas kursus asas menyelam tu, saya duduk di kapal KD Duyung, diving tender kapal tu nama dia. Tapi kapal tu tak ada kerja. Jadi di atas tu ada ship company, maknanya ada orang yang
tim lain lah tapi penyelam lah. Jadi tiap-tiap pagi selepas beratok di kapal ni kena pergi tim tu lah kerja. Kebetulan masa tu di Lumut tu tengah ada buat satu tempat tu dia ada wiring. Jadi mana-mana kapal tentera yang pergi dock, pergi repair docking bila dia keluar mesti ada penambahan atas kapal, tambah besi, tambah macam-macam. Jadi cas besi ni tak stabil lah. Jadi dia akan ada satu tempat dia panggil degaussing range. Kabel bawah tu banyak, depa induce electric kot. Kapal tu in out untuk stabilize charging besi, cas besi tu untuk ketahanan kapal lah. Oh, dia melalui proses macam tu lah. Jadi masa tu degaussing tu tengah buat. Okey. Jadi kami yang budak-budak ni pergi situ, dia kata okey pergi sana degaussing. Pergi masa tu ada satu Germany penyelam lah. Dia yang tukang lay kabel tu. Jadi kami ni bila dia lay kabel, dia ada kabel tray di bawah. Dia lay dalam tray tu lah. Jadi kena ikat. Jadi bila dah kami duduk ramai-ramai tu, dia panggil lah kami tolong ikat. Tolong dia. Selam pergi ikat. Oh, bukan di atas darat, kena dalam. selam. Dalam air. Pergi selam duduk ikat tu lah. Lepas tu bila rehat di situ ada yacht club. Okey. Ada kelab perahu layar tentera laut ni, ada yacht club di situ. Jadi tengah hari dia belanja makan lah. Kira upah tolong dia tadi lah tu. Jadi makan ikut suka nak order lah. Macam-macam order. Sedap lah. Jadi sambil-sambil makan, borak-borak dengan dia. Masa tu baru sangat English pun tungan terbalik je. Ya. Jadi dia pun Germany. English dia pun lebih kurang kita lah. Betul. Sema-sema dia tanyalah gaji berapa untuk kerja tentera laut ni. Masa tu saya ingat gaji prebet masa tu RM325. Satu bulan. Saya habaq lah gaji saya RM325 satu bulan. Dia pun gelak. Dia kata, San. Dia kata, aku boleh dapat RM325 dalam masa satu hari. Hang kena kerja sebulan. Pergi cari kerja lain lah, dia kata macam tu. Dia dah bagi hint dah masa tu. Selepas saya duduk di KD Duyung tu, saya kos tu, saya pergi Labuan. Di Labuan, saya pun ada berkenalan dengan beberapa kecil-kecil punya orang yang buat diving ni. Ya. Jadi bila cuti, saya pergi kerja dengan mereka. Dapatlah gaji RM150 sehari. Kira besar lah masa tu. Masa tu tahun bila tu? Awal-awal 90-an kot. Bukan awal 90-an. Ujung 80-an. Ujung 80-an. Okey. Jadi, dia tahu, okey ni. Jadi bila saya kerja di situ, dapat gaji macam tu, okey lah. Bila saya balik Semenanjung ni, jadi mood untuk berkhidmat tu kurang lah. Faham. Jadi apabila cukup tempoh, saya tetap berhenti lah. Isi borang semua, pergi kursus peralihan. Semasa kursus peralihan tu, saya pergi duduk di KL. Duduk dengan kenalan-kenalan yang duduk di KL lah. Duduk di sana, kursus peralihan ada gaji. Tapi bila dapat gaji pun duduk di KL, kawan ramai, sekejap je habis. Satu hari saya pun fikir, gaji ni cepat sangat habis ni. Saya telefon satu kawan. Dia masa tu kerja dengan local company lah. Dia project manager. Nama dia ni Charles Smoke. Dulu dia Navy juga. Saya telefon Charles. Saya tanya, Charles, saya sekarang ada di KL. Saya dengar you ada kerja macam ni. Dia cakap, Syafudin, you mau kerja besok datang. On terus. Jadi saya pun malam petang tu saya keluar beli tiket. Malam tu naik bas pergi Kuala Terengganu. Depa kerja lay pipe daripada Penarik pergi ke Pulau Redang. Freshwater pipe. Saya pun pergi lah kerja di situ. Yang kursus peralihan tadi tu? Tinggal. Kursus peralihan tu Cik Budin kursus ambil bidang apa? Yang sama agak lah? Bukan, mekanik. Oh, lain tu ni. Saya ada kawan, ada workshop. Okay. Saya pergi workshop dia, ambil data apa semua, isi borang apa semua lah. Sebagai mekanik di situ lah. Tapi saya beritahu dah awal-awal. Saya nak ambil borang-borang dengan syarat ni je. Yalah, nak pergi nanti kalau saya ada kerja diving, saya tak mau duduk sini. Saya pun pergi kerja. Saya kerja di situ. Masa tu lokal ada, Mak Saleh pun ada. Saya punya superintendent tu France. Dia lah ketua di situ. Saya pergi situ ingat tak sampai seminggu. Superintendent panggil saya. Tua, dia ni tua. Nama saya tak ingat. Dia panggil, dia kata, dia tahulah background saya tentera laut. Saya beritahu saya Navy macam ni. Dia kata, nak continue career sebagai penyelam ke? Dia tanya saya. Saya kata, mau lah. Dia cakap, okey. Aku tengok hang ni,
hang ni boleh pergi jauh. Okey. Ada potensi. Ada potensi. Okey, boleh kerja dia kata. Tapi jaga keselamatan, jangan bagi cedera. Cedera nanti unfit, terus. Tak boleh jadi driver lah. Ya, ya. Saya duk ingat nasihat tu lah. Selepas saya kerja di situ, saya balik, yang mula-mula bawa saya masuk diving commission ni, Chasmok ni lah. Bila saya telefon dia mula-mula, dia lah bawa saya masuk company. Dia project manager di situ. Ya, ya, ya. Dan saya kerja lah company tu lama. Kerja tak berapa lama. Dengan tak ada sijil. Sijil tentera saya ada. Tapi diving boleh. Paper yang tak ada. Maksudnya dia berpegang pada pengalaman Jibudin masa dalam Navy tu lah. Kalau boleh tahu, masa start tu dia bagi gaji macam mana? 150. 150 sehari? Oh. Tapi kan macam okey lah masa tu, tahun 1996. Okey sangat. 96. Lepas tu, saya kerja beberapa tahun, saya pun kahwin. Selepas kahwin, industri diving ni makin berkembang lah di Malaysia ni. Yeah. Jadi dia kena ada sertifikat yang diakui international lah. Yeah. So saya pergi Tasmania course. Pergi course di Tasmania, balik-balik tu start kerja lah. Dengan bila ada cert, gaji pun lain lah. Gaji lain lah. Yang tadi tu kita lebih kurang macam part timer lah. Macam pengenalan lah. Pengenalan. Yang kursus di Tasmania tu depa yang hantar? Bukan, nak tu duit sendiri pi. Sendiri? Duk kerja sikit situ, ada simpan duit sikit. Saya lepas kursus tu balik kerja lah. Balik kursus tu, kebetulan company yang saya kerja masa tu start sibuk diving. Sibuk sangat, dia banyak kontrak dapat. Tapi saya pula tak pergi kerja di situ. Saya pergi kerja company lain pula, international company lah. Rezeki duduk di situ. Teruslah pergi kerja di situ. Jadi bila international company, gaji pun international lah masa tu. Yalah. Pasal happy lah. Yang kursus yang dia ambil di Tasmania tu, kalau boleh share, untuk kita pergi ambil kursus tu, apa kelayakan dia dan banyak mana kita nak kena spend? Untuk kursus, time saya tu tak mahal mana. Tapi oleh kerana dengan keadaan masa tu mungkin mahal lah kot. Tapi bila zaman sekarang ni, mahal. Mahal no? Lebih kurang dalam, dengan exchange rate sekarang ni mungkin dekat-dekat 100,000 lah. Allahuakbar. Dengan exchange rate sekarang ni. 100,000? Lebih kurang. Dalam tempoh? Dalam tempoh 3 bulan. 3 bulan? Lepas tu kelayakan kita untuk ambil kursus tu pula? Kelayakan ni, dia boleh membaca, boleh tulis. Dan reti calculation sikit-sikit lah. Boleh baca, boleh tulis English lah. English lah. Kena English lah. Baca, tulis. Dan kalau basic 3M tu, baca, menulis, mengira tu cukup. Maksudnya menyelam tu dia akan ajak start daripada basic? Ya. Oh, okey. Dia akan hantar teori dan menyelam. Di sana pun sekolah pun perniagaan. Ya. Dia akan train betul-betul sampai kita lulus. Tapi jadi advantage jugalah kat Jibudin sebab dah ada pengalaman banyak. Jadi kursus tu tak susah lah. Jadi saya pergi kursus tu satu grup, semua yang experience level dah pergi. Jadi kursus kami tu singkat je. Ya. Tapi dapat sijil sama dengan orang lain ah. Kira kita ibarat macam ni lah. Orang tu duk pakai superbike lama dah, tapi tak ada biful lah. Masa nak ambil biful tu syarat lah. Ya, betul. Lebih kurang macam tu lah kan. Okey. Selepas saya dapat sijil tu, start lah saya buka langkah panjang sikit lah. Kerja macam-macam sampai pergi overseas semua. Kira bila start dengan syarikat international tadi tu, kira start mantau lah kita mantau lah. Yalah, betul ya. Duk ikut dengan kapal pergi luar negara lah. Ya, adalah company-company kadang-kadang pergi luar negara. Tapi saya lebih fokus kerja di sini. Sebab di sini ni makanan halal, senang. Betul. Kadang-kadang bila kita pergi tempat lain, sangat susah. Susah no. Tapi yalah atas pilihan masing-masing lah. Betul. Ada yang okey, ada yang bagi saya tak okey. Kalau kita berpegang kuat prinsip kita dengan kita punya tu, kita akan pilih jalan yang sesuai dengan kita kan. Tapi kalau kita ambil mudah okey lah. Lagipun tawaran masa tu, international company ni bagus dia. Apabila kita pergi, dia tengok kita kerja ni bagus, perform bagus, semua bagus, mereka offer. Mereka offer long term contract, macam-macam mereka offer. Ada kerja tempat lain, mereka panggil semua. Walaupun dia syarikat international, tapi dia tak ada isu discriminate no? Maksudnya orang Asia ke, dia orang lokal dia ke.
Kalau mai kerja di Malaysia, dia ada sikit sebab gaji kurang $5 daripada orang luar. Kalau Mak Saleh mai lebih $5 dari kita. Ataupun $10. Kalau lokal, kurang $10. Tapi bila kita pergi kerja luar, sama. Sama, no? Dia bukan ukur kita punya background. Dia ukur kita punya pengalaman dengan sertifikat kita. Oh, okay. Pergi sana semua sama. Tapi bila perform kerja, adalah grade A, grade B, grade C sampai cak ayam pun dah. Walaupun set dia sama. Okay, tapi apabila kita perform bagus, tak ada masalah. Jadi masa saya kerja local company tu pun ada lah. Tapi masa tu supervisor, dia punya superintendent semua Mak Saleh. Dan beberapa orang, tapi Mak Saleh ni pemikiran tak sama dengan kita. Walaupun dia macam racist sikit, dia lebihkan orang dia dalam kerja-kerja ni. Recommend orang dia. Tapi bila kita kerja, dia tengok kita kerja bagus, dia bagi pendapat peribadi dia kat kita. Bila kerja dalam trip 2 bulan, bila dah sebulan lebih, dekat-dekat nak balik, dia akan panggil. Supervisor akan panggil. Dia bagi tahu lah, okay Syafuddin, sepanjang sebulan lebih ni kerja ni dengan task macam ni, aku tengok hang ni hang boleh pergi jauh. Jadi kalau hang nak jadi penyelam, hang kena upgrade lah macam ni. Dia bagi jalan. Dia bagi advice kita. Bagi advice. Dia ayalah dia pengalaman, dia nampak orang nak pergi tu, dia tunjuk kat kita. Selepas saya keluar daripada company tu, tak jadi regular depa lah. Macam-macam company, kadang-kadang telefon supervisor yang lama ni. Depa kerja tempat lain lah, company lain. Depa ada jawatan jadi project manager kan, jadi macam-macam lah di sana, pangkat besar-besar. Saya telefon nak tanya kerja. Anytime dia kata hamai aja. Hamai sang boleh main kerja sini. Tapi saya tanya kerja di mana? Oh, kita ada kerja di China. Dengar kerja di China tu, kawan-kawan ada yang pergi China, tanya-tanya depa makanan susah. Kalau hang boleh makan barang ni, daging babi hang tak sebelah, hang makan sayur saja, okey hang boleh pergi. Kalau hang tak boleh buat macam tu, hang tak payah pergi lah. Jadi saya pun decide tak payah pergi lah. Banyak stay di local punya projek lah. Banyak local project lah. Tapi bila local project pun international company, bila depa dapat kontrak tempat lain, depa HR call, tanya berminat ke? Kita ada kontrak 5 tahun di Rusia. Kalau hang nak pergi, kita masuk list. Kadang-kadang kita ada 5 tahun kontrak di Brazil. Jom nak pergi. Depa nak channel juga ke luar tu. Depa nak ajak kita pergi, tapi saya duk pick up pasal makanan tu. Betul. Jadi bila pick up makanan tu, saya pernah dialog lah dengan kak saya, mak saya, dengan bapak saya ni. Time-time depa balik, saya beritahu lah perjalanan ni macam ni. Bapak saya tak kata apa. Mak saya pun cakap tu, saya duk pergi lah, makan makanan haram ni tak bagus. Jadi kakak saya pun macam tu juga, kita tu sapi lah. Tu saya duk hambat sangat lah apa yang saya duk hambat sangat. Memang boleh duit, tapi pergi duduk makan macam tu, keberkatan tu mungkin tak ada. Lagipun kita ada pilihan. Ada kalau pilihan. Melainkan kalau dah tak ada pilihan, kita duduk dalam keadaan darurat. Tu isu lain lah kan. Yalah, beberapa orang kawan pun mereka duduk nasihat macam tu lah. Jom lah kita pergi darurat. Saya kata darurat apa hampa pilih. Tak ada lah. Hujah tu mati kan. Kita yang pilih sendiri. Jadi pun saya pun stay lah di sini. Brunei, Malaysia, ada Arab, Balkan. Maksudnya ada tempat yang sesuai, yang kita rasa boleh tolerate lah dengan isu tu. Boleh pergi kan. Boleh pergi lah. Paling jauh yang Cik Udin bisa pergi? Saya bisa pergi dan paling lama? Balkan country. Balkan. Laut Caspian. Caspian Sea. Kena tengok globe balik. Ni belah Turkmenistan, Kazakhstan belah nu lah. Belah sana halal. Jadi boleh lah pergi. Lama mana pergi tu? Saya duduk di sana on off 4-5 tahun tak. Pergi balik lah. Sekali pergi pasal mula-mula saya pergi tu Turkmenistan. Dia ada ni, masa tu depa ni dia utamakan lokal je, tapi lokal tak ada orang. Tapi depa tak bagi work permit, depa bagi visa, turis visa. Jadi 28 hari kena keluar. Dia tak bagi permit. Ni tak bagi kerja. Tahun pertama tu pergi sana 26 hari kena keluar. Pergi cop pasport di Iran ataupun Turki lah. Tidur semalam balik. Semalamnya? Semalam ya. Okey. Dia balik keluar, dia masuk balik. Sebulan sekali keluar. Okey. Tahun kedua baru dapat work permit. Tapi banyak masa tu saya supervisor. Jadi supervisor ni satu tim tu, dalam satu tim tu satu orang supervisor. Shift malam satu, shift siang satu.
Jadi saya tiap-tiap kali mereka apply saya punya work permit pun tak pernah reject. Jadi saya regular lah situ. Maksudnya dapat kepercayaan lah tu. Bukan. Work permit tu kerajaan sana yang approve. Okey. Jadi saya tu macam mana nasib ni, baik tak pernah reject work permit. Supervisor lain ni Singaporean selalu reject. Work permit ni bukan yang HR yang urus ni. Bukan. Kerajaan yang sana ada pemohon dekat immigration. Okey. Jadi saya tak pernah kena reject. Jadi tiap-tiap tahun saya boleh piawai lah. Balik last. Tapi kalau P tu kadang-kadang bila P tu saya pernah duduk sampai dekat 5 bulan. Sebab work permit mereka ni tak lulus. Jadi saya kena stay ganti lah. Jadi apabila mereka dapat, bila dah tak dapat work permit, mereka akan minta LOI untuk dapat turis visa lah. Jadi mereka pergi sana sebulan, saya dah lah balik sebulan. Work permit mereka ni visa mati, saya pergi ganti mereka balik lah. Sampai daripada 2013, 14, 15 sampai 17 kot. Duduk sana kerja. Daripada 2013 2013 14 2014 sampai 2017. Tapi on off lah. Yalah. Jadi kalau kita tengok kepada cerita latar belakang kerjaya Cik Budi ni, pada saya bukan salah-salah kerja. Kerja tu sebenarnya dia kerja menyelam ni. Kebolehan menyelam tu adalah sebagai transport untuk kita pergi tempat kerja. Jadi mana kena boleh menyelam, baru boleh pergi buat kerja. Jadi siapa yang menyelam tu so-so saja, dia tak boleh perform bagus. Kalau dia menyelam bagus, dia boleh pergi perform bagus. Macam tu je. Kalau kita petah balik sikit tadi, hak basic tadi tu dapat masa sebelum pergi sekolah. Sebelum pergi sekolah basic dapat di situ. Yalah, duk pergi mandi sungai, tembak ikan semua tu. Yang tu sikit sebanyak ada lah pengalaman. Betul lah, ya betul. Dia kemahiran scuba, satu kemahiran lain. Ya betul. Untuk scuba dan buat kerja di bawah tu, satu kemahiran lain pula kan. Scuba ni sebenarnya untuk oil and gas, tak boleh guna scuba. Dia kena ada alat selam lain. Tak sama. Dia pakai hose gear, maknanya gas kita breathing tu dari atas. Scuba tank tu bawa juga sebagai backup je. Okey, kalau angin putih ke, on kita punya scuba tank ni untuk kita naik lah. Untuk safety lah. Okey. Tapi yalah, maksud saya, point saya tadi saya nak kata, sebenarnya scuba ni bukan semudah yang kita nampak lah. Dia dari segi mental dengan fizikal kita kena. Untuk recreational diver ni mungkin okey je lah. Tapi dia masih tertakluk pada undang-undang menyelam juga. Betul. Jadi bila pergi construction ataupun commercial diver ni, dia akan pergi buat kerja di bawah tu. Betul. Kalau untuk recreational ni, pergi tengok ikan, tengok batu karang. As long as boleh selam, boleh berenang. Dan kedalaman pun berbeza, pressure dia pun berbeza. Ya betul. Jadi sampai sekarang ni Cik Budi masih berkhidmat ke atau dah? Saya selepas saya dapat sijil komersial tu, saya freelance je. Okey. Jadi sampai sekarang lah freelance. Sampai sekarang. Maksudnya kalau lah ni kalau ada call mana-mana, kalau tengok sesuai on lah. Ya betul. Macam itulah. Lepas tu bila Cik Budi MP tu, job scope Cik Budi lah ni kalau kita kata senior lah ni sebagai senior lah. Job scope Cik Budi ataupun kerja yang Cik Budi buat tu macam mana? Selepas saya dapat tiket supervisor pun paper dari UK. Okey. Lepas tu saya dapat tu, saya kerja supervisor pun lama juga. Kemudian ada local company promote saya lah, cakap boleh tak kalau pergi join job ni jadi superintendent, maknanya dia run the show, the whole project lah. Kita ada lah bantuan engineer ramai lah, satu team. Jadi saya lah jadi lead untuk diving. Untuk diving. Ni informasi penting ni. Tak apa, okey. Terus set kita highlight. Jadi apabila kita pergi project, time, scope, semua tu semua dah ada. Dia dah ada work pack dia. Jadi pergi study work pack. Dalam kadang-kadang apabila company engage awal dalam develop work pack tu, mereka tanyalah pengalaman kita macam ni. Job pun ada construction, ada inspection, macam-macam. Betul. Jadi kita ada pengalaman sedikit sebanyak, kita boleh bagi input lah dalam task-task yang nak buat tu. Jadi bila kita pergi sana, kita dah study dah work pack ni. Jadi kerja ni time dia macam ni. Kerja ni time macam ni. Jadi nak kena tengok
banyak aspek lah kena tengok. Kadang-kadang task-task yang kita nak execute tu, kena tengok weather, nak kena tengok kapal, nak tengok movement kapal lain. Banyak benda lah kita tengok. Overall tengok, kita buat ni. Overall tengok, kita buat ni. Tapi masih dalam scope dengan time frame tu lah. Jadi kita ibarat macam ni lah. Cik Budin P tu sebagai konsultan yang nak menentukan kerja buat tu macam mana? Nak kata jadi, konsultan sangat pun tak juga, pasal work pack dah ada. Cuma nak urus work pack tu supaya kerja jadi smooth. Dengan pergerakan kapal, dengan nak isi, kadang-kadang nak isi minyak, kadang-kadang nak bawa masuk supply, kadang-kadang kita tengah kerja di pelantak, kapal lain nak masuk di situ. Jadi planning tu ada lah. Planning tu ada. Nak urus benda tu supaya jadi elok. Supaya maksud saya tadi tu, di bawah job scope ataupun di bawah bidang Hak Cik Budin yang nak handle tadi tu, orang yang atas sekali yang bertanggungjawab atas Cik Budin lah nah. Ya, betul. Bukan biasa-biasa ni, bukan kita duk bayang kata yang pakai suit nak masuk pergi welding di bawah, bukan. Ini orang yang handle daripada atas, yang manage, yang monitor semua benda tu nak berjalan macam mana. Lebih kurang macam tu lah. Tapi kita ada team, bukan saya seorang je. Kita ada inspection. Kalau kerja inspection, kita ada inspection engineer, kita ada field engineer, kita ada client side sebagai tempat kita refer. Dan pergerakan-pergerakan klien ni daripada mereka akan feed kita lah. Kita tanya, mereka feed kita maklumat, kita plan. Kita plan pun satu team lah. Kita involve plan. Dia ada supervisor, dia ada engineer semua. Plan supaya jadi elok benda tu. Betul. Lepas tu nak tengok weather pula. Kadang-kadang plan-plan weather tak jadi. Kena ubah pula. Maksud sebenarnya yang saya nak highlight ni bukan apa. Kita balik pada yang kita sebut, yang viral baru ni, bila orang habaq kata rumah Cik Budin boleh buat besar macam ni dengan kos sekian-sekian macam ni. Kan, bila Datuk Seri MB bagi penerangan, habaq kata abang ni, rumah abang saya, dan abang saya ni kerja dia penyelam, dia salut lift semua. Ada orang yang dia main-mainkan benda tu. Dia anggap macam logik ke penyelam. Jadi kita nak bagi gambaran sekarang ni, sebenarnya profession Cik Budin ni bukan yang macam kita gambarkan. Dia dah next level dah. Dia dalam masa yang panjang kita kerja ni pun, saya bila start kerja pun saya ada save duit juga sikit-sikit. Ada beli hartanah sikit, simpan duit sikit. Jadi tujuan plan buat rumah tu pun, saya ada beli rumah di Sungai Petani. Saya ingat nak settle down di Sungai Petani sebab anak-anak sekolah luar. Jadi senang pergerakan di Sungai Petani. Tapi bila tahun berapa saya tak ingat, bapa mentua meninggal. Masa tu saya dah pindah pergi Sungai Petani, isteri sama belajar. Jadi bila duduk Sungai Petani, bapa mentua meninggal. Di mak mentua ni pun dah berumur. Isteri saya ni 4 beradik. 3 perempuan, 1 lelaki-lelaki. Lelaki-lelaki ni pun dah berumah tangga, buat rumah sendiri semua lah. Duduk di kawasan Telui ni. Jadi 2 orang adik perempuan saya ni pun duduk di Selangor seorang, dari 9 seorang. Jadi mak mentua saya duduk di rumah seorang-seorang. Berumur dah. Jadi saya pun faham lah orang berumur ni lagu ni kan. Okey, Datuk Budin, yang ni tak kita simpan tak? Baik. Tak gi lo ni bila yang profession tadi tu, Cik Budin cerita tadi tu. Soalan yang common lah, yang banyak menjadi tanda tanya. Sebelum ni kita dengar rumus-rumus orang yang dalam bidang yang sama bagi pendapat semua. Tapi hari ni kita nak clear benda ni, nak kalau boleh. Nak dengar daripada mulut Cik Budin sendiri, pendapatan Cik Budin masa kerja sebagai profession ni. Maksudnya bukan pendapatan Cik Budin sendiri lah, kalau boleh pendapatan Cik Budin sendiri lah. Tapi dalam profession Cik Budin ni, average pendapatan dia tu, kita nak bagi orang dapat informasi dan tahu hal sebenar macam mana. Dia macam ni je. Freelance ni, dia macam-macam company kita engage. Okay. Jadi kita punya rate, dia akan bayar day rate. Day rate ni dia ada average. Dan dia ada sebenarnya, diving ni dia ada IMCA, International Marine macam persatuan dia lah. Dia ada rate dia. Jadi apabila kita company engage, kita pun refer rate berapa yang kita nak, dan company offer berapa, boleh deal, boleh discuss rate. Jadi kadang-kadang kalau discuss tu macam okey sikit, dapatlah rate lebih sikit. Kalau tak apa okey, dapatlah rendah sikit. Tapi tak jauh lah beza tu. Tak jauh lah. Dengan market price ni tak jauh mana. Jadi lagipun kita freelance 1 tahun bukan kita
hambat sampai 7-8 bulan kerja. Masa saya tengah kerja diving dulu memang saya hambat lah. 1 tahun saya kerja 8 bulan, 8 bulan banyak lah. Masa tu tengah-tengah family pun baru tengah naik semua, jadi perlu duit banyak, belajar sikit banyak. Jadi lah ni anak-anak pun dah besar tapi masih sekolah lah. Jadi keperluan keuangan tu kurang sikit dah lah ni. Jadi saya pun tak hambat sangat lah kerja ni. Relax lah. Relax je. Okay. Gaji mana day rate untuk dalam post sekarang ni saya kadang-kadang diving supervisor, kadang-kadang diving superintendent, tapi beza gaji dua ni tak jauh mana. Kalau ikut standard rate dulu ada, selepas benda ni viral, ada satu kawan dia buat proper rate Ta'ri Abdul Rahim kan nama dia. Dia bubuh dalam dia punya ni. Betul-betul punya rate yang boleh dapat lah. Maksudnya kita refer yang tu maknanya yang mana dia beritahu tu rate yang betul dah tu. Betul. Ada Ta'ri Abdul Rahim kalau saya. Kita nanti kita cuba cari dan kita akan share kalau boleh ni. Jadi sekarang kita nak beralih pula pada yang isu yang viral tu lah. Yang awal saya sebut tadi tu. Bila ada satu pihak yang kita anggap tak bertanggungjawab lah. Bila dia pergi ambil gambar rumah, lepas tu dia screenshot location, lepas tu dengan info yang dia tulis, dia buat posting. Tak tahulah orang yang sama ke tak, mungkin orang lain yang ambil gambar, orang lain yang screenshot, dan orang lain yang buat maklumat share di posting-posting. Kita tengok perselisihan ataupun orang tu bertentangan tu informasi dalam posting yang dibuat tu dengan benda yang sebenar. Dalam posting yang viral tu, dia tulis gambar tu, dia buat gambar tu, dia sebut tu rumah tu rumah Datuk Seri MB Sanusi. Pertama. Yang kedua, dia tulis harga rumah tu 7.8 juta. Ya, 7.8 juta. Jadi perkongsian tu macam saya kata tadi, perkongsian yang negatif, dan bila dia sampai dia menjadi satu yang mudarat lah kat orang. Bila penjelasan dibuat pula, ada orang boleh terima, tapi ada orang dia anggap penjelasan ni bukan penjelasan sebenar, dia anggap ini sebagai nak mengelak alasan, bukan penjelasan. So hari ni kita bagi peluang kat Mahmudin dalam isu ni, apa yang Mahmudin nak kata? Okey, isu tentang rumah ni, kita planning buat rumah ni pun lama dah planning nak buat rumah. Cuma apabila kita pindah duduk Sungai Petani tu rasa macam selesa duduk sana. Jadi apabila bapak mentua meninggal, kita balik duduk rumah bapak mentua. Lama-lama mak mentua pun cakap duduklah di sini, nanti tua-tua dia boleh tumpang duduk macam ni. Kita pun fikir juga harapan orang-orang mak mentua pun macam mak kita lah juga. Betul. Jadi harapan mereka tu kita dah ada kemampuan, eloklah kita ikutlah cakap dia tu. Lagipun cadangan dia tu pun bukan benda yang negatif. Bagus duduk di Sik ni. Tempat mengaji banyak, suasana kampung. Jadi adalah banyak kebaikan daripada keburukan. Jadi so kita decide lah nak buat rumah. Proses buat rumah dengan harga-harga yang mereka letak tu macam tak betul lah. Di Sungai Petani? Bukan, rumah yang saya buat ni. Okey, dalam posting tu. Jadi maklumat yang mereka post tu dengan harga 7.8 juta tu macam sangat-sangat tak betul lah. Bukan macam tak betul lah. Memang tak betul. Jadi banyaklah keluar. Jadi saya dengan Facebook tak ada, TikTok tak ada, anak-anak lah duk tunjuk macam oh ni rumah kita macam ni. Saya pun adalah kenalan-kenalan yang lawyer lah, macam-macam kenalan lah ada. Mereka pun ada call cakap Syafuddin, barang-barang macam ni kalau you rasa tak selesa, you boleh pergi boleh pergi buat satu police report dan kita buat legal action. Kau ambil lah aku punya firm. Macam tu lah. Kami sanggup wakilkan hang untuk ada ni. Kawan-kawan yang dah approach dah untuk tindakan selanjutnya tu. Lepas tu dia kata lah memang chances kita ada paper semua, buat bayaran semua ada. Jadi kalau semua tu lengkap, chances untuk kau menang tu memang sangat tinggi lah. Dia boleh dapat duit. Macam tu. Jadi saya pun fikir juga mereka punya suggestion tu. Fikir-fikir lagi pun, yalah kita duduk di sini, fikir-fikir juga duit ni bukan segala-galanya dalam hidup ni sebenarnya.
kita boleh dapat, kalau kita su pun mungkin kita menang, kita dapat. Tapi dapat duit lagu tu pun mungkin kita rasa seronok, tapi hakikat sebenarnya tak seronok. Jadi saya pun ada kawan-kawan duk pergi kuliah sekali. Dan ustaz yang saya duk pergi kuliah ni pun umur dia pun 80-an. Saya pun ada sembang-sembang dengan dia. Dia kata, pada pandangan dia kata biar pilah. Benda ni daki dunia ya. Allah. Jadi hang tunggulah, dia kata. Pi ambil lah di kepala titi tu. Balasan di akhirat tu lebih baik pada balasan di dunia ni. Allah. Tunggu ambil di kepala titi tu, dia kata. Sana lagi hebat. Jadi saya pun fikir balik, fikir tu betul juga. Jadi kita pun decide tak payah buat apa-apalah. Lagipun gangguan-gangguan yang ada tu, saya ni open. Hampa nak mai, kalau saya ada saya buka gate. Mai masuk. Cuma bila saya tak ada tu, orang perempuan dengan anak-anak ni tutup gate. Iyalah. Jadi depa pun takut lah kan. Faktor keselamatan kita kena fikir juga. Jadi saya okey je. Hampa nak mai ni, saya nak abang beritahu cerita yang betul. Jadi ada juga lah pernah terserempak, kebetulan balik-balik daripada. Balik-balik daripada. Depa tanya, saya jawab tu. Ramai. Ramai. Sampai sekarang pun ada. Tu. Main nak tekat gambar je. Main nak tekat gambar. Waktu nak tanya-tanya sikit. Tapi saya jarang-jarang. Siang-siang, saya jarang ada rumah. Saya selalu pergi kebun ataupun balik rumah bapak saya. Jadi di rumah pun tak ada orang. Anak-anak semua pergi sekolah. Betul? Isteri pergi kerja. Cuma sekarang ni anak saya ada 2 orang balik cuti. Tapi mereka pun saya ajak pergi kebun juga. Jadi tak ada orang rumah. Jadi selalu gate tutup lah. Memang selepas viral tu sampai bas sirkus pun main. Yang tu yang paling weird sekali. Bas sirkus, tapi jiran saya tu bagus. Jiran depan rumah saya tu, saya duk panggil dia Abang Pin lah. Dia pun bila ramai sangat berhenti tepi jalan tu, dia keluar, dia sound. Dia macam tak galakkan mereka main lah. Kita kata sedikit sebanyak, bila jadi benda macam ni, privacy Cik Budin, family dengan jiran-jiran dah sedikit terganggu lah. Mungkin lah. Pernah juga masa bas sirkus tu, Abang Pen ni keluar, suruh mereka jalan. Bagus lah, jiran sangat bagus saya tu. Alhamdulillah. Masa bas tu main, Cik Budin tak ada rumah. Saya tak ada rumah. Tak ada rumah, mujur lagi. Jadi ramai tu. Tapi Alhamdulillah lah, tak ada lah benda-benda yang negatif lah. Tak ada benda-benda yang negatif lah. Mereka cuma main nak tekat gambar dengan nak tanya sesuatu je lah. Kira lah ni di daerah Sik ni, salah satu salah satu faktor untuk menyumbang pada pelancongan Sik, rumah Cik Budin lah. Ada itu orang, ada toke Cina main dari Sungai Petani. Dia Cina Sarawak. Dia ada meniaga mesin-mesin di sebelah Padang Temusu ni. Okay. Kebetulan hari dia main tu, ramai orang datang. Jadi saya ada rumah. Saya buka lagi. Saya kata main lah masuk. Masa tu rumah tak ada duit, masuk tengok di luar boleh lah. Di dalam ni tak siap lagi. So dia pun main-main. Yalah, orang Cina dengan orang Melayu ni pemikiran lain. Dia tengok orang ramai, dia kata, Encik boleh ambil satu tin buat tabung depan. Buat tabung siapa mau masuk. Siapa mau masuk ni mau bayar duit sana. Dia kata. Saya kata tak perlulah kot. Dia kata bukan kita suruh you angkat duit tu. Dia orang masuk duit banyak benda, you pergi bagi sekolah ke, you pergi bagi mana-mana charity itu duit. Cara fikir tu. Cara fikir dia memang beza. Betul. Macam tu lah kadang rumah tu. Kira cakap ni yang isu rumah tu, kita kata penjelasan Cik Budin tu, saya harap penonton-penonton semua boleh terima. Sebab ini adalah penjelasan daripada tuan rumah sendiri. Kan? Tuan rumah sendiri. Jadi kita kata rumah satu perkabar angin ataupun gosip berita yang tak betul itu, kita harap boleh berhentilah. Dan orang yang bawa cerita tu pun, kita doa dia bagi insaf lah dengan kerja buat tu. Yalah, hak benar mereka dah buat tu, moga-moga Tuhan bagi hidayah kat mereka lah. Kehidupan ni pun bukannya lama sangat. Betul lah. Macam dia kata tadi, kalau kita nak cari, boleh je nak cari, tapi kita ambil pilihan bagi gone with the wind lah. Ya, betul. Okay. Selesai tadi buat latar belakang kerjaya, latar dengan isu rumah. Satu lagi, macam Cik Budin cerita tadi, background family dalam family yang keras dengan menghadapi kemiskinan, dan selalu Datuk Seri MB pun selalu bercerita
dengan kehidupan dia, masa silam dia yang susah, yang menjadi motivasi dia untuk bekerja untuk rakyat. Tapi ada di satu angle, satu pendapat lagi, kata seolah-olah cerita-cerita pengalaman lalu yang susah ni macam tak synchronize dengan kehidupan sekarang. Macam Cik Budin sendiri, kita tengok lah ni dengan rumah besar, dengan MB, dengan position dia sebagai MB, dengan kehidupan dia, lifestyle dia. Dan ada adik-adik Cik Budin sendiri yang dah berjaya apa semua kan. Dia berkata macam seolah cerita tu macam lebih-lebih, tak synchronize dengan tu. Jadi macam mana respon Cik Budin dengan cerita cakap-cakap yang macam ni? Okey, dia macam ni. Kehidupan ni bukan satu yang statik, benda ni boleh berubah anytime. Jadi masa kami kecil-kecil, sebelum kami dewasa, memang kehidupan sangat keras. Dan kita dah lalui macam-macam kesusahan. Tapi bapa saya, dia pernah bagi tahu. Ini setelah saya dewasa lah. Saya dah besar, dah kerja dah, kehidupan pun dah establish macam ni. Selalu saya balik bersemang-semang dengan dia tentang kehidupan. Dia pun ceritalah, dia kata masa hampa kecil-kecil lu macam ni. Dan saya masa umur 4-5 tahun tu, kebanyakan peristiwa besar semua saya ingat. Jadi dia pun bagi tahu, dia kata aku ni masa hampa kecil-kecil dulu dah tahu dah, dia kata susah. Aku pernah bagi tahu kat Awang. Dia panggil bapa saudara adik mak saya tu, nama Mustafa. Rumah dia belakang tu je. Okay. Dia panggil Awang. Dialog dengan Awang tu ingat 50 tahun dah kot. Tapi dia pun duk ingat lagi dialog tu. Dialog tu dia habaq lah kat saya. Dia kata aku biasa beritahu dah kat pakcikmu ni. Dia kata, aku ni tak ada benda lain. Aku ada ni yang ni. Anak-anak lah dia tunjuk lah kami ni. Aku nak bagi mereka ni mengaji. Supaya keluar daripada kepompong kesusahan ni. Lepas tu bila saya umur belas-belas tahun nak mengaji tu, dia pun bagi tahu lagi. Dia kata hampa ni nak mengajilah tinggi mana pun, sampai tinggi langit pun aku sara. Dia bagi tahu. Ampilah mengaji sampai tinggi langit aku sara. Jadi kita masa tu dah umur belasan tahun, tak berapa ambil indah sangat apa yang dia kata tu. Kemudian bila dia tengok kita ni macam slack sikit, dia peringat balik. Dia kata, hampa ni kena mengaji. Aku bagi peluang seorang sekali. Kalau hampa tak ambil peluang ni, terlajak ke depan, patah balik nak mengaji, teriak keluar ayat mata darah pun aku tak sarah dah. Tak sarah dah. Apa-apa yang dia kata tu betul-betul jadi. Saya ada satu orang adik selepas SPM, dia tak mahu mengaji dah. Dia pergi duduk dengan kakak saya di Kuala Lumpur. Kerja-kerja tulis-tulis poster di sekolah ni. Malam-malam jual pun balik. Lepas tu kakak saya pindah balik Perlis. Jadi dia pun tak ada tempat nak tumpang lah. Patah balik nak mengaji pula. Pergi bagi kata kat pak saya ni. Kata nak naik tingkatan 6 lah. Pak saya kata dulu aku kata dah. Tak ada lah peluang hang. Peluang ni duduk kat adik-adik hang pula. Dia tak sarah sungguh. Jadi kakak saya lah sarah adik saya seorang tu pergi mengaji di Masriah. Ambil STP sampai masuk U juga. Jadi apabila kami dah, kakak saya kerja, saya pun kerja, mula-mula saya kerja tu gaji murah sangat. Jadi bantuan keluarga ni sikit sangat kalau bagi pun. Kakak saya start kerja tu sampailah. Sampai sekarang. Anak dia besar-besar, kerja habis dah pun, mak bapak saya pun tak ada anak dalam sekolah pun. Tiap-tiap bulan dia duk tolong mak bapak saya ni. Jadi sampai kakak saya. Abang ipar pun bagus. Dia pun tak kisah apa. Dia pun dulu kerja pun dia kerja bagus juga, engineer GPS. Jadi dia pun bagus. Jadi kak saya ni bantu keluarga ni, jadi tak ada masalah lah kalau laki dah bagi kan. Yalah. Kalau laki tak berapa nak bagi tu, jadi tak berapa sonok tak. Betul. Jadi laki dia pun tak kisah. Macam bagus, boleh buat. So dia pun sampailah ni lah. Duk macam tu. Dia tu kalau adik-adik yang bawah-bawah ni, macam mak mereka pula. Jadi apabila kami besar, masing-masing ada kerjaya. Jadi bapa saya pun dah selepas duduk di Singapura, balik pada Gajah Putih, duduk Singapura ni, pugak tanah, dapat ada kebun boleh 8 relung, 9 relung macam tu, boleh toreh getah sendiri. Masa tu kalau boleh toreh getah sendiri ni kira lega lah. Ekonomi tu macam okey lah sikit. Tapi zaman-zaman
ramai sekolah dulu tak mampu juga nak sara. Ramai sekolah. Dan satu-satu masa tu, betul. Kak saya kerja, keluar you kerja, saya kerja awal lah. Pasal saya dah pergi sakat SPM gaji. Lepas tu, adik pada tu pergi Mesir pun semua. Jadi, perbelanjaan tu memang tight lah. Tapi bapak saya mati-mati hampa kena pergi sekolah. Kadang-kadang kita malas pergi sekolah. Saya dengan adik saya, selang setahun. Jadi, bila kami pergi sekolah, kami jalan kaki keluar lambat je. Bagi van terlepas. Bila van terlepas, nak pergi sekolah Tulima jalan kaki jauh lah. Balik-balik bapak saya ada di rumah. Dia hambat jalan kaki pergi sekolah Tulima tu. Pukul 9 jalan kaki, pukul 10 lah sampai sekolah. Nak bagi terlepas tadi tu dengan alasan tak kena pergi sekolah. Tapi tengok-tengok kena pergi juga. Balik-balik dia ada. Memang tak boleh lah. Tak ada cara lah. Kalau mood dia bagus, dia naik gerek tu lah. Okey naik, dia hantar pergi sekolah tu. Dia hantar pergi. Pergi sekolah Tulima tu, pergi. Tu je dia kata pergi mengaji. Barulah boleh senang. Jadi kita nak synchronize cakap orang tadi yang kata cerita kemiskinan dulu dengan kejayaan adik-beradik Cik Budin lah ni. Sebenarnya yang pertama motivasi dia mai daripada ayah. Bila ayah tekankan pendidikan anak-anak, InsyaAllah bila ada pegang pada ilmu, ada ni, InsyaAllah mudahlah di masa depan. Sebenarnya bila ada ilmu ni rezeki banyak. Dan yang kedua pengalaman silam lah, pengalaman silam Cik Budin bila biasa duduk macam Cik Budin cerita tadi lah, bila tengok ayah duk tarik tu bila kita trigger dengan benda-benda macam tu, motivasi kita untuk tolong ayah kita balik di masa depan tu, yang buat kita boleh capai matlamat kita tu. Banyak keadaan di Sik ni sebenarnya kehidupan keluarga ni tak jauh beza. Sik ni memang terkenal dengan susah. Betul. Buat kata jadi, Profesor Dr. Syah Muhammad tu, Sik ni kaya maknanya. Tapi kaya dengan kemiskinan. Lagipun saya duk ingat kecil-kecil dulu bapak saya ni suka membaca. Bapak saya membaca, mak saya membaca. Apa-apa bahan baca semua baca. Saya sekolah rendah tu selalu pinjam buku library buat balik, bapak saya baca kita dengar. Pakai dengar pita minyak. Pakai duk dengar dia baca buku cerita. Lepas tu dia selalu cerita-cerita kehidupan macam ni. Tapi untuk satu anak lah sekiranya dia tengok dan tak ambil pelajaran, tak ambil pengajaran. Jadi dia tengok saja ya. Jadi setengah-setengah tu bila dia tengok, walaupun muda belah-belah tahun, tapi boleh tahu kalau dia nak berfikir. Tapi kalau tengok tak mau berfikir, tak jadi ke? Tapi tekad dan azam ayah Cik Budin tu, Haji Muhammad Noor ni, memberi penekanan pendidikan pada anak, dan dia sendiri tu bekerja keras untuk bagi pendidikan untuk anak. Allah izinlah kejayaan-kejayaan anak dia hari ni kan. Jadi sebenarnya benda tu tak mustahil pun. Ya, barang tak mustahil. Mustahil. Allah boleh angkat kita daripada keadaan zero to hero, dan daripada hero pun nak jadi zero start boleh, ya, betul. Cumanya orang hari ni lah nak jadikan isu, pergi bercakap benda macam tu kan. Okey, Cik Budin, kita rasa dalam tajuk kerjaya, kerja rumah macam ni, banyak informasi dah kita dapat. Kita nak genjak ke tajuk yang tak luar konteks, dalam konteks juga, cuma lebih spesifik sikit. Kita berminat nak tahu, kalau boleh Cik Budin ceritakan pasal MB Sanusi ni, di waktu kecil dia, di kacamata Cik Budin sebagai seorang abang. Kalau boleh ceritakan sikit pada kita. Masa saya zaman kecil-kecil tu, saya pun tua dengan dia tu tak banyak sangat, berapa kurang 7-8 tahun macam tu. Jadi masa sampai zaman sekolah saya keluar sekolah Batu Lima tu, dia pun masuk. Dan di sekolah tu ialah kami ni kan orang susah. Jadi pakaian tu memang tak macam orang lain lah. Lusuh, awal-awal persekolahan tu barulah lagi 4-5 bulan lusuh. Tapi dia, saya tak silap saya, dia darjah 5 kot. Cikgu angkat dia jadi ketua murid. Daya kepimpinan tu mungkin ada. Jadi cikgu pun nampak, jadi cikgu suruh dia jadi ketua murid. Dari situ lagi. Kemudian yalah dia pun lebih kurang saya juga. Apabila habis sekolah Batu Lima, dia pergi sekolah Mat Jiwa. Jadi daripada Sik pergi Sungai Petani.
Saya daripada Sik pergi Perak. Jadi ada kejutan budaya di situ. Jadi kita yang tak pernah tengok benda-benda macam ni, tak pernah alami ni, jadi satu kejutan sikit lah. Jadi pandangan tentang kawan-kawan pun semua ni kita pun cepat berubah. Jadi macam satu kejutan budaya. Kejutan budaya. Jadi selepas dia tingkatan 3, tingkatan 4, dia balik sekolah di Sik dengan keadaan tekanan kemiskinan tu. Jadi masih terumbang-ambing sangat. Selepas dia keluar di Sik, pergi sekolah derma, di situ dia start develop dia punya talent lah. Saya pun masa tu dah duduk kerja. Jadi kadang-kadang telefon kak saya tanya gini. Dia pun adalah beritahu ada perubahan dah, Sanusi dah jadi bagus. Macam ni. Dah skill leadership tu dah nampak lah. Sampai dah habis di sekolah derma, pergi masuk USM. Mula-mula masuk USM tu saya kurang sikit kontak. Dekat-dekat saya nak dia masuk USM tu, tahun berapa saya tak ingat, saya dah habis. Saya dah berhenti dah tentera ni. Saya pun banyaklah komunikasi dengan dia ni. Tengok dia pun tengah duk naik lah. Tengah develop dia punya skill tu. Masa tu Cik Budin tahu tak yang kita Datuk Seri terlibat dengan pelapis Navy? Tahu? Saya tahu. Masa dia duduk di sekolah derma tu pun, dia kalau musim-musim macam ni pilihan raja ni balik. Dia balik duk pergi rumah Pak Long tu, Pak Long Mat Suji. Dulu dia jadi ketua PAS dia Rasik ni lah. Orang lama lah, tapi dia dah meninggal lah. Dia pun biasa kata, masa tu Sanusi ni masih awal-awal lewat belasan tahun lah kot. Selalu balik duk kepit poster apa semua. Dia kata budak ni satu hari ni nak jadi orang besar ni di Kedah ni. Pak Long Mat Suji ni biasa kata. Jadi kita pun makbul lah. Orang kata macam tu, kita pun tak ambil pot sangat sebenarnya. Masa tu kita anggap itu bagian ni lah. Selepas dah jadi wakil rakyat, sebelum jadi wakil jadi Setiausaha Politik Ustaz Izan, dah meningkat sampai dah naik jadi MB ni, baru kata betul cakap Pak Long Mat Suji ni. Baru kita teringat macam tu. Firasat orang tua lah kan. Lepas tu selepas dia duduk di SM pun terlibat dengan banyak persatuan macam ni, dia pun bisa bagi tahu saya perjalanan hidup di kampus ni pun bukan senang. Lepas tu banyak jadi persatuan sana persatuan sini. Berjalan kaki lah, naik bas lah, tumpang orang lah, macam-macam. Dia tahu aku nak kena beli motor sikit, senam jalan sikit. Selepas tu lah dia beli motor tu. Sampailah dia habis USM tu, pergi kerja dengan Persatuan Pengguna Pulau Pinang, dan banyak interaksi dengan masyarakat lah. Dari situlah skill tu makin naik sampai sekarang lah. Maksudnya kepimpinan dia tu memang dah terselah daripada awal lah. Dia ada daya kepimpinan tu, dari kecil tu dah ada. Nak minta daripada Cik Budin harapan lah, kalau boleh, apa untuk di masa depan ni, apa harapan dan doa Cik Budin terhadap Datuk Seri? Okey, kita ni sebagai satu keluarga ni, ialah dia terlibat dalam politik. Ada yang terlibat, banyak ada yang kerja cikgu, macam saya kerja construction driver ni, ada yang kerja kampung. Tapi kerjaya politik dia tu melibatkan dengan orang ramai. Dan kita satu keluarga support. Macam kata, he's not alone. Jadi kita support kok mana berlaku pun. Dia tu kita tu dia. Ada satu. Jadi macam tu lah. Mak bapak saya pun macam tu juga. Support. Kok mana pun mak saya pun bukan sihat sangat, tapi kalau ada ceramah dekat-dekat ni, ada majlis-majlis apa, dia pi. Betul. Dia pi support. Dan kita pun walaupun tak terlibat sangat, tapi dalam jiwa kita tu memang kita support lah. Harapan untuk masa depan ni ialah kehidupan ni taklah panjang. Jadi planning untuk Kedah ni memang sangat bagus lah. Apa yang master plan yang ada pada dia tu. Harap-harap dalam pilihan raya ni kalau menang masih jadi MB, apa yang kita dah rencanakan tu carry on lah, kita buat sampai Kedah ni macam cita-cita nak buat Greater Kedah tu lah, supaya jadi dalam masa yang cepat. Dan kita juga berharap yang The Greater Kedah ni bukan saja menjadi cita-cita Datuk Seri seorang,
Tapi dia menjadi visi dan misi rakyat Kedah seluruhnya. Ya, betul. Hak itulah kita harap rakyat Kedah ni faham apa yang kita nak buat. Betul. Saya pun baca juga sikit-sikit dan dapat info-info. Tapi apabila kita duduk satu acuan ni, kita senang tangkap. Betul. Jadi kita tangkap lah, kita tahu dah, dia akan jadi macam ni. Jadi harap-harap rakyat Kedah ni kena faham dan dalami selami apa yang kita nak capai dengan The Greater Kedah. Betul. Supaya semua duduk jadi satu. Betul. Jadi satu, insya-Allah berjaya. Kita jangan duk anggap kata apa yang MB duk cakap pasal The Greater Kedah ni ini kerja kerajaan, ini kerja bukan. MB, ini kerja Exco, bukan. Bukannya MB peranan dia sebagai MB, Exco peranan dia sebagai Exco. Rakyat biasa pun peranan kita sebagai rakyat. Ada masing-masing punya part. Tapi yang penting bila semua menjiwai benda tu, kita akan pegang cita-cita yang satu tu. Bila semua orang main part dia, insya-Allah benda tu ada jalan dia dan insya-Allah boleh capai lah. Yalah, kita harap-harap benda tu boleh jadi kenyataan. Boleh jadi kenyataan lah. Sebab Greater Kedah ni, untuk jadi kenyataan ni, rakyat Kedah ni kena duduk dalam satu kasut dengan dia. Satu kasut, betul. Supaya semua reti dan nampak vision tu, semangat tu akan jadi lebih. Ya, berjalan pun jadi seiring. Ya, betul. InsyaAllah kita harap dengan usaha murni, cita-cita yang baik untuk rakyat Kedah ni, segala urusan Datuk Seri MB Sanusi, barisan pimpinan dan pegawai kerajaan, dan begitu juga rakyat dipermudahkan Allah lah untuk kebaikan kita semua. Yalah, insyaAllah lah harap jadi macam tu lah. Okey, Fahmuddin. Cik Din, kita dah sampai ke hujung dah ni. Kita koi-koi nak landing. Jadi ada last slot, iaitu kita panggil soalan random lah. Soalan random ni mudah je. Saya akan tanya soalan kat Cik Budin. Kita bagi pilihan. Tapi Cik Budin kena jawab dengan spontan. Tak boleh fikir. Dapat soalan jawab terus. Boleh. InsyaAllah. Okay. Soalan dia, yang pertama, kopi atau teh? Kopi. Nasi lemak atau canai? Nasi lemak. T-shirt kemeja? Kemeja. Kereta motor? Kereta. Lawa ke mesik? Lawa. Okey. Setakat hari ni jawapan hampir sama semua. Jadi yang ni kita tak ada apa saja tanya lah. Tapi bila daripada tetamu kita yang awal sampai hari ni jawapan tu lebih kurang, maksudnya nampak selari seia sekata tu kan. Okey, sidang penonton, alhamdulillah kita dah berbicara panjang dengan Cik Budin dalam beberapa persoalan yang timbul dan beberapa tajuk, dan penerangan yang diberi daripada Cik Budin pun kita memang berharga lah kan, terutamanya dari segi kerjaya Cik Budin tadi tu. Penerangan tu kita bukan boleh pergi cari boleh, tapi macam saya kata itulah, yang sahih, yang tepat tu kena tanya tuan badan sendiri. Dan begitu juga sedikit sebanyak yang bila Cik Budin berkongsi pasal Datuk Seri MB ni, ini pun kita boleh consider untold story ya. Untold story juga. Kan, nak dapat daripada siapa lagi, kita nak dapat orang daripada terdekat lah, kita tanya pada Cik Budin sendiri. Jadi saya ingat banyak input yang kita boleh dapat dan banyak manfaat, insyaAllah. Jadi kita harap episod kali ini bukan saja kita bersembang saja, tapi sembang kita ni ada yang bawa manfaat dan boleh disampaikan, boleh dikongsi di luar sana lah. Yalah, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi saya ingat sekadar tu dulu. InsyaAllah kalau ada masa ke depan ni, kalau ada topik yang lebih, kita nak detail pasal professional diver. Sebab tajuk professional diver ni, Yudin, bukan timbul pasal, yalah punca dia tu timbul pasal rumah, tapi bila timbul tajuk tu, ramai orang buat research. Betul. Daripada orang yang tak tahu jadi tahu, daripada orang yang dah tahu jadi minat pula. Ya, ada wartawan Cina mai duk tanya. Macam mana nak jadi diver. Dia pun first dia mai tu, dia kata dia bukan nak mai tengok rumah ni tau. Dia nak tanya pasal kerjaya. Macam mana nak start. Betul tak? Banyak orang trigger kan. Jadi sebenarnya betul lah, cerita tu cerita tak betul dan berniat negatif, tapi pro and con tu ada. Daripada segi positif dia tu membuka mata ramai orang. Betul kan?
Jadi ada juga manfaat dia tu. Barulah orang. Jadi saya ingat kalau ada rezeki nanti boleh lah kot kita nak panggil pula kan. Ya insya-Allah kalau saya ada sini okey je. Insya-Allah. Ni tak tentu lagi kalau kata esok lusa depa telefon. Saya itu hari memang nak kena pergi dah kerja, ada satu company panggil. Lepas tu saya kata delay Sat. Pilihan raya ni. Lepas tu duduk tak lama tu, dalam 2 minggu lepas dia kata, oh ni kita ada satu arrangement nak buat, nak kena pergi juga. 9 hari bulan. Oh ni nak pergi pula ni? 9 hari bulan. Saya kata 9 hari bulan tak boleh. Lagi 3-4 hari nak mengundi ya. Dengan keadaan panas lah ni. Tak boleh pergi. Saya kena mengundi dulu. Maksudnya bagi priority kat mengundi dulu. Tu tanggungjawab kita sebagai mengundi tuan-tuan. Ya betul. Okay. Yalah walaupun tawaran-tawaran tu kita duk fikir kadang. Kalau kita delay 10 hari, kita hilang pendapatan banyak ni. Betul. Tapi apabila kita fikir dari satu segi pula, tanggungjawab rakyat, tanggungjawab sebagai pengundi ni, betul. Biar kita hilang puluh-puluh ribu tak apa, janji boleh mengundi. Bukan nilai dia. Bukan nilai dia. Betul. Jadi kami di pihak studio ni mengucapkan terima kasih banyaklah kat Cik Budin. Sudi luang masa sama-sama berkongsi sedikit sebanyak dengan kami. Kan short notice lah. Sama macam sebelum ni pun ada seorang temu kami tu, Ping Azwan tu. Short notice lah kami telefon saat abang. Telefon pagi dia kata boleh mai, terus mai buat. Cik Budin pun lebih kurang macam tu juga. Saya ingat sekadar tu dulu untuk episod kali ni. Saya juga berterima kasih lah kepada penonton-penonton. Sudi menonton rancangan kita ni dan bagi sokongan. Kita pun sebenarnya kuat dengan penonton lah bila ada support mereka tu. Kalau kata support tu okey, baik, mungkin kita akan teruskan. Ya. Kan? Kita share manfaatnya ada. Kan? Jadi saya ingat saya sudahi dulu dengan wabillahi taufiq wa hidayah. InsyaAllah berjumpa lagi di episod akan datang di dalam podcast Lawa ke Masjid. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.